أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. Kata musannif rahimahullah taala, adapun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sidik, iaitulah firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, luh baris tu, wa sadaqallahu wa rasuluhu, lam tu bagi depan maksudnya, artinya telah benarlah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. InsyaAllah kita nak sambung ni dalil daripada 4 sifat Rasul yang kita dah lama dengar dah tu. Sifat Rasul yang kata benar, percakapan mereka, perbuatan mereka, mereka tak ada apa pada mereka ni apa-apa yang istilahnya menyalahi realiti, cukup bahasanya. Jadi dalil nakal, nakal ni Quran dia nak sebut sini, dan kena faham kaedah istidlal. Tanda yang menyatakan wajib bagi Rasul itu sidik, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluhu, terjemahnya telah benarlah oleh Allah dan Rasulnya. Di mana dia punya dilalah dia? Tengok, saya sebut dah itu, bab faham dilalah ni mesti kena tahu kaedah-kaedah istidlal, barulah dengan ayat Quran tu boleh jadi dalil. Kalau tidak pakai terjemah ialah kita belajar kaedah bahasa Arab. Sadaqa fi'il mesti ada fa'il. Sadaqallahu, lafzul jalalah tu jadi fa'il bagi sadaqa, benarlah oleh Allah. Jadi bila fa'il ni apa maksudnya? Kita sandarkan fi'il tu kepada fa'ilnya. Siapa sadaqa tu? Allah. Jadi apa maksudnya? Allah ni sadaqa. Siap. Wa rasuluhu, wa ni huruf ataf, rasuluhu ataf daripada Allahu. Sadaqallahu, benarlah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, takdir kalam dia sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu, itu takdir. Jadi kalau Allah tu sadaqa wa rasuluhu, kita baca ataf daripada lafaz jalalah Allah tu, bila Allah sadaqa wa rasuluhu berarti wa sadaqa rasuluhu. Macam mana sedekah tu sabit ke Allah Ta'ala, macam itulah sedekah tu sabit ke Rasuluhu. Tu kita dah faham. Bila Allah benar datang dengan wa Rasuluhu benar, maka dilalah daripada Al-Quran ni. Macam mana Allah Ta'ala benar datang dengan ataf, al-atfu yaqtadi taghayyur. Taghayyur tu mana? Allah satu hal sedekahnya, Rasul pun satu hal sedekahnya. Itu saya sebut dengan sedekah. Kita belajar kaedah istidlal dalam bab ketuhanan lepas sekali lalu. Fi'il sadaqallahu, bila fi'il isbatkan pada satu zat, fi'il tu menunjukkan seolah-olah sifat dia. Dari sudut menyandarkan fi'il kepada zat.
Sadaqallah maksudnya Allahu sadiqu, wa sadaqa rasuluhu maksudnya rasuluhu as-sadiqu. Ya. Boleh faham cakap tu? Boleh? Kena ngaji lama sikit tak macam tu kan? Macam tu lah kaedah nak ambil istidlal dengan bahasa Arab, dengan ayat Quran. Kalau tera tu tak boleh, tak payah duk sembang lah. Dalil. Reti ke nak ambil dalil. Itulah. Selesai situ, mudah je. Jadi tu ayat Quran benar ke? Menunjukkan benarnya Rasul Allah suku wa rasuluhu. Satu kalau habis baca Quran kita sebut sadaqallahul azim. Boleh ke? Kalau puak-puak tu tak boleh, bahar besar dia mah. Bid'ah. Ya Allah. Kita nak kata Allah betul pun tak boleh. Benarlah Allah. Ya Allah. Susah hati kita dengan puak-puak tu. Tahulah. Hadanallah ila siratil mustaqim. Hadanallah ila siratil mustaqim. Hadanallah ila siratil mustaqim. Telah benarlah Allah dan Rasulnya. Adapun dalil akal. Okey, ni kita dah berfikir pula. Kita dah ada fikir pun, kalau berfikir itu tepat macam mana ke dalam dalil nas, macam itulah kedaki pula tu dalam nas dengan kaedah istidlal ni, maka kaedah berfikir ni dipuji. Dan akal itu adalah menunjukkan waras dan matangnya kaedah kita berfikir, taklah macam binatang yang tak kerti menggunakan akal, bodoh, berdungu, bengap kan. Mujurlah kita tak dijadikan bengap, saya ambil kata ulama yang mengajar kita bagaimana nak istidlal dengan akal, supaya akal tu bukan untuk cari makan aja. Akal tu untuk memahamkan nas, tepat dengan nas Quran, gunakan akal untuk tatbik, muafakat, synchronizekan dia dengan nas Quran. Okey apa macam tu? Salah apa kita gunakan akal? Tanda yang menyatakan, baik, dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi segala rasul itu bersifat sidik macam ni. Jikalau tiada ia benar mereka itu, nescaya tiadalah mereka itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan lagi kalau mereka tak benar, nescaya Allah Ta'ala tak suruh dia. Tu dalil mudah dia sebut. Kalau Allah Ta'ala tak tahu dia orang tak benar, takkan Allah Ta'ala nak suruh dia orang jadi rasul? Sebab Allah tak akan silap melantik siapa jadi utusan dia. Sebab Allah Ta'ala dia tahu, alimun khabir. Kita istilah dalam tauhid, inkishaf ilmu Allah Ta'ala, nyata, terang, jelas, azali lagi. Siapa yang dia nak lantik jadi rasul dia, takkan dia silap melantik siapa jadi rasul yang dia tak tahu rupanya yang ni adalah pendusta. Takkan gitu. Bila Allah Ta'ala dengan rasminya berfirman bahasa gitu, menghantar Jibril membenarkan, Jibril memberikan wahyu pada orang yang tertentu untuk dilantik jadi rasul, menunjukkan Allah takkan silap. Dan dia pasal dah nyata, terang, jelas siapa yang akan jadi rasul dalam ilmu dia, inkishaf, nyata, terang, tak ada tersulit langsung pada Allah Ta'ala nak kenali siapa yang layak jadi Nabi Rasul. Isyarat Quran sebut lagi jelas bahawa tu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala amat mengetahui, maksudnya Allah alim haitsu yaj'alu risalatah, masa bila, tempat mana, kepada orang mana, siapa yang untuk diletakkan kenabian dan kerasulan itu. Dia alim. Jadi kalau Allah Ta'ala memang tahu yang ni pendusta, takkan dia bagi. Kalau kita dah berfikir kita pun tak akul kita apa. Kita tahu orang ni pembohong, takkan kita nak suruh dia bercakap bagi pihak kita. Boleh, betul kan? Kalau lantik juga bodoh lah. Kalau itu menjahilkan, mendustakan Rasul, maksudnya mendustakan Allah Ta'ala sekali. Tentu pahaman-pahaman yang hanya terima Al-Quran, tak mau terima hadis. Pelik macam mana dia boleh terima hadis, sedangkan Al-Quran tu yang pembawa hadis itulah yang menceritakan Al-Quran. Bukan begitu kan? Pelik dia. Siap daftar dengan ruas lagi Jamaah Al-Quran Malaysia. Pengikut dia sampai sekarang pun ada. Sekali lagi sebut, macam mana dia boleh terima Al-Quran sedangkan yang menyatakan Al-Quran, menceritakan Al-Quran tu adalah orang yang hadis yang dia tolak tu. Tuan punya badan yang menceritakan hadis tu. Hadis dia tolak, dia hanya terima Quran, sedangkan Quran tu diceritakan oleh orang yang dia tolak hadis daripada dia.
Macam mana cara dia orang berfikir? Ramai yang tak tahu geng tu. Dan lagi, tetaplah di sana. Dan lagi tetaplah dusta pula Allah Ta'ala itu. Dusta. Mata pun tak nampak. Astagfirullah. Duk nampak di sana. Dan lagi tetaplah dusta. Macam nun tu berasing pula. Nampak dua orang ni. Tak tu nampak macam duduk jauh. Astagfirullah. Tu baca sana. Dan lagi tetaplah dusta pula Allah Ta'ala itu. Kalau Rasul berdusta, Allah Ta'ala bagi wahyu ke dia, suruh dia sampai. Bila dusta Rasul, dusta lah Allah Ta'ala. Ada pula. Sedangkan sadaqallahu wa rasuluh. Dusta pula lah Allah Ta'ala kalau kata Rasul dusta. Firman-Nya mengatakan ia akan mereka itu benar, sedangkan Allah Ta'ala kata Rasul ni benar. Saya tengok Rasul berdusta, maka Allah pun berdusta lah pasal Allah Ta'ala kata benar. Saya tengok dusta. Itu dia punya kaedah akul, tak akul. So kaedah berfikir ni pun dia mesti ada metodologi berfikir dengan betul. Maka membenarkan orang yang dusta itu nescaya dusta juga. Dia punya kaedah berfikir dia kemas weh. Benarkan yang dusta, misalnya dusta juga. Satu kaedah soalan tadi, apa pendapat mengenai orang ni. Orang yang dia bohong, ada masalah dalam akidah. Kita menghikayatkan perkataan dia seolah-olah kita mengakui dia betul. Baik tak sebut nama dia. Kalau ada benda yang tak betul, kita abaikan dia, sebut nama orang lain yang betul. Pasal kita membetulkan orang ni, menyebut nama orang ni, maksudnya kita menyanjung dia, dan kita menyatakan orang ni betul pasal kita duk sebut nama dia. Kan kaedah berfikir macam tu, lurus betul tak? Ni orang yang kita kata dia ni tak betul, dia sesat, dia orang kafir, tapi ada perkataan dia kita ambil. Sedangkan kita kata dia kafir, dia tak betul, tapi ada perkataan dia yang kita ambil. Apa tak betul ke pada otak kau ni? Itu yang muskil tu. Kenapa dia berbual Albert Einstein, Socrates, Plato punya pendapat, Gandhi punya apa? Sedangkan perempuan ni kan kafir kan. Memanglah ada satu sudut betul, tapi carilah perkataan orang lain. Apa tak ada perkataan Rasulullah yang lebih betul daripada perkataan dia ke? Tak jumpa hadis ke apa? Tak jumpa yang Quran ke? Tak jumpa perkataan ulama kita ke? Duk sibuk baca kitab putih ke? Kasar sikit macam tu kan, kasar kan. Betul ke saya cakap ni? Do you agree with me? Dia kata boleh lah kelompok ustaz cuba jumpa orang pandai sikit. Try lah. Gitu geram. Nak bagi lembut sikit, ini pandangan saya. Tak terima pun tak apa. Saya bukan nak bangkang siapa-siapa. Ini pandangan saya. Tak terima pun tak apa. Ini pandangan saya. Saya bukan nak bangkang siapa-siapa. Tak terima pandangan saya, lempar je buang parit je. Ini pandangan saya. Nampak lembut sikit lah kan. Tadi tu nampak keras sangat. Boleh je cari cara nak olah bahasa lembut, tapi awak bukan secara itu. Bukan sikap berpura-pura gitu. Buat apa? Tunjukkan kita punya perangai ke apa? Perangai kita macam ni. Memang tak setuju tu, memang tak setuju sungguh kan? Tak adalah boleh buat bermuka dua. Lembut je depan skrin, depan video, belakang tak apa disumpahnya. Saya bukan gitu. Kalau memang saya menyumpah sungguh tu depan. Saya punya live saya punya video upload, mana ada potong-potong. Bubuh je semua. Ada orang kata yang ni tak boleh bubuh, yang ni nampak buruk sangat, namanya bodoh. Tak ada lah, bubuh ya. Upload ya, bubuh ya. Dia orang nak komen pun komen lah. Jadi kalau kata membenarkan orang yang dusta, yang membenar tu pun dusta juga, kerana membenarkan Allah Ta'ala itu. Dan lagi pula pasal Allah Ta'ala membenarkan Rasul, arti tu Rasul dusta, maka Allah dusta lah. Kalau Allah pun dusta, Tuhan ke macam tu? Cerita ni kan dia akan berlalut-lalut sampai bab ketuhanan pun tertolak.
Terkait sekali. Satu sikit ni pahaman masalah tentang berkait-kait ni. Saya dah berfikir sikit pada pahaman Syiah. Syiah ni dia sahabat dia maki. Sedangkan Allah Ta'ala puji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Macam mana orang-orang yang para sahabat yang Allah Ta'ala puji mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Rasulullah pun kata la tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabat aku. Tapi ada kelompok masyarakat ni yang dia memaki para sahabat dan dia mengkafirkan para sahabat melainkan hanya beberapa orang. Apa cerita ni? Maksudnya dia engkar ajaran Nabi, dia engkar ajaran Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala puji, letakkan redha, Rasulullah berkata jangan maki sahabat aku, dia maki. Yang ni ikut Rasulullah ke ikut siapa ni? Ni pengikut Rasulullah ke musuh Rasulullah? Ni pengikut orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ke musuh dengan Allah Ta'ala ni? Tu ya, kita dah berfikir dia. Dan lagi pula, jikalau tiada benar segala Rasul itu, nescaya tetaplah dusta Allah Ta'ala yang permainnya. Dusta Allah Ta'ala itu permainnya. Maksudnya kalau dusta Rasul, nescaya perman Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala pun dusta juga. Pasal dah pendusta, dikatakan Rasulullah pendusta, apa yang diriwayatkan kata yang ni perman Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala pun dusta jugalah. Tu sebutlah tadi, muskil dekat golongan-golongan yang anti hadis tu. Rasulullah dia tak terima. Kata yang tu hadis, pasal ni perkataan manusia, dia hanya terima kalamullah. Sedangkan kalamullah tu datang daripada orang yang sama. Macam mana dia boleh beda-beda gitu? Pelik. Beda dari sudut yang ni Quran ni sabda Nabi pasti. Tapi macam mana orang yang sama menceritakan Al-Quran dan orang sama meriwayatkan hadis, bahkan ayat Quran tu dalam Quran membenarkan siapa Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak pernah, Rasulullah tak pernah bercakap dengan hawa dia, melainkan itu sebenarnya realitinya, hakikatnya adalah seumpama macam wahyu yang diwahyukan. Allah yang iktiraf macam tu. Habis-habis ada orang tak mau terima perkataan Rasulullah, kata yang ni perkataan manusia. Apa cerita ni? Memanglah perkataan manusia, perkataan Rasulullah, tapi Allah iktiraf perkataan dia. Bangkang yang Rasulullah kata, maksudnya bangkang Allah Ta'ala tak setuju, Allah Ta'ala mengiktiraf Rasulullah. Ni kata apa, hujah mantiki ni, cara berfikir tu, analogi berfikir tu, betul cara berfikir tu. Jadi kata dia, kalau Nabi Rasul dusta, perbuatan Allah Ta'ala pun dusta, kerana sudahlah membenarkan oleh Allah Ta'ala akan segala Rasulnya dengan beberapa mukjizat. Jadi kalau Rasul dusta, nescaya Allah Ta'ala pun berdusta, pasal Allah membenarkan Rasul dengan mukjizat dia. Pasal semua istilah Nabi Rasul ada mukjizat. Mukjizat itu membenarkan Nabi-Nabi Rasul. Kalau kata dengar ada mukjizat pun dusta, berarti pemberi mukjizat pun dusta juga. Menyokong di atas pendustaan yang dibuat oleh Rasul. Apa benda ni? Apa dia mukjizat? Mukjizat ni yang lemah segala jin dan manusia untuk mendatangkan mukjizat itu. Kerana tak dipanggil mukjizat, melainkan dia adalah perkara yang memang di luar daya upaya manusia, makhluk untuk membuatnya. Itu nama mukjizat. Tak dipanggil mukjizat, melainkan dia adalah satu perkara mencari adat, menyalahi daripada peraturan sabab-musabab yang di luar keupayaan manusia dan jin. Bahasa lain, di luar keupayaan makhluk untuk melaksanakannya. Itu adalah mukjizat. Kalau ada benda yang pelik dan luar biasa masih dalam kemampuan manusia jin untuk melaksanakannya, itu bukan mukjizat. Apatah lagi boleh dipelajari, itu bukan mukjizat. Ada pelajaran besar tu bab mukjizat ni. Situ dulu asal nak sebut Allah Ta'ala membenarkan Nabi Rasul dengan mukjizat. Yang mukjizat ni perkara yang melemahkan jin manusia untuk mendatangkannya. Bila Allah Ta'ala beri, seolah-olah Allah Ta'ala mengiktiraf, benar hamba aku ni, benar Rasul aku ni, pasal aku beri mukjizat pada dia. Jadi bantuan, pertolongan, mukjizat Allah Ta'ala beri itu seolah-olah itu firman Allah Ta'ala, seolah-olah wahyu tu kan? Seperti antara mukjizat ni seperti membelah bulan, keluar air pada sebilang-bilang jarinya. Maksud sebilang-bilang tu semua jari-jari Rasulullah keluar air. Dan memberi salam sekalian kayu-kayu dan batu.
dan kayu-kayu dan batu dan kerisik. Nak jawiyat ni lah kena susah sikit. Kita pun pembendaraan ada juga yang kita tak pandai. Dan berkata-kata dengan binatang, dan berbuah kayu, dan buah-buah kayu yang kering, dan berjalan ia pada panas, tiada kepanasan, dinaungi oleh awan, dan tiada berpayung. Dan lagi beberapa mukjizatnya itu yang zahir pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi mukjizat tu panjang lah nak cerita kan. Tapi kalau nak cerita tu satu-satu panjang, cukup sebut itu pasal dia nak sebut kaedah berdalil kan. Mukjizat tu menunjukkan benarnya Allah Taala menyokong Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat ni kata dia seperti berkata pada kita kecilnya, tak habis lagi mukjizat ni. Seperti berkata pada kita, pada ni kita tu ketika, ni kita, seperti berkata-kata pada ketika kecilnya Rasulullah di dalam ayunan, dan maksud ayunan dalam buaian, dan boleh berbagai-bagai warna celupan pada suatu dan boleh berbagai-bagai warna, berbagi-bagi warna celupan, berbagai-bagai warna celupan pada suatu pasu, pada satu nila, pasu nila yang hitam, yang zahir ia pada Nabi Allah Isa Rasulullah alaihi salam itu, dan tongkat. Dia cerita mukjizat tak habis ni, hujah tak selesai lagi. Cerita mukjizat dulu. Kitab panjang macam ni lah kan. Jadi cuma dia nak sebut kaedahnya, kita ambil dulu. Ambil tu ada mukjizat pun kita kena tak biasa dengar. Kita pun bukan meliputi semua mukjizat yang pernah diberi pada Nabi dan Rasul kan. Ada mukjizat yang popular, tak apalah kita dengar. Ada mukjizat yang tak popular, apa nak sebut. Jadi kaedah dia bila Allah Ta'ala bagi mukjizat, seolah-olah Allah Ta'ala kata ni benar ni Nabi Rasul aku ni yang aku utus ni. Pasal apa? Tengok ada benda pelik berlaku kat dia, tu tanda aku sokong dia. Salah itu. Okey, balik pada mukjizat kita lah. Jadi kalau cerita mukjizat satu ni pun ada benda yang tambah. Ada pasu nila yang hitam, asalnya hitam, tapi celup keluar warna lain, celup keluar warna lain. Yang ni yang zahir pada Nabi Isa Rasulullah itu alaihi salam. Dan tongkat Nabi Musa menjadi ular, ular naga besar, dan menjadi api. Ular naga besar ke ular kecil? Ini yang kata kalau kita belajar nas Quran, satu bukan senang nak faham Al-Quran. Dah siap ular naga kecil. Apa maksud ular naga besar? Apa benda ular naga besar? Ular yang sangat besar, yang saiz dia macam naga. Maksud dia macam tu. Ke ular ke naga? Ular. Soal, ular besar ke ular kecil? Besar. Kalau dalam Quran kata ular kecil macam mana? Saja tanya itu. Ular dalam Quran yang kata ular besar mana? Memang ada. Fa idza hiya thu'banun mubin, fa alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Pertahan Quran kalau thu'ban ular besar, anaconda apa kita sebut itulah kan. Thu'ban ni memang ular besar lah. Ada dalam Quran sebut fa idza hiya hayyatun tas'a, sebut hayyah. Kalau buka kamu hayyah ular kecil, thu'ban ular besar. Ular besar ular kecil. Ada sebut apa dah, hayyah ular kecil. Ada ular besar. Kesilap apa? Ada tempat yang Quran kata ular besar, ada yang Quran kata ular kecil. Macam mana nak buat Quran tu? Mana betul? Besar ke kecil? Itu yang ulama kita dah selesaikan. Sebenarnya besar ke kecil? Besar. Betul yang kata kecil. Kecil itu bukan saiz kecil.
Tapi pergerakan dia macam ular kecil. Kecil nisbah pergerakan, besar nisbah saiz. Oh, macam tu. Mana tahu? Ulama dah tolong selesai kat kita semua benda itu. Pasal realitinya secara mutawatir riwayat mukjizat Nabi Musa ni, ular bukan memang ular besar, tak ada ular kecil. Tak ada ular kecil. Memang ular Nabi Musa besar. Kalau saya ngaji arwah patih tu kata dia, Nabi Musa balik tongkat dia tu, jadi ular besar tu. Istana Firaun tu, istana Firaun bukan tinggi ni tau. Istana Firaun tu. Kita tengok tiang yang tinggal yang dah hancur tu pun, tinggi-tinggi menjulang ke langit tu. Bohbi pasal itu lah. Istana dia punya besar tu, mulut ular Nabi Musa tu buka tu, dia punya rahang bawah ni kat sini, rahang atas ni tu siling istana Firaun tu. Kalau Putrajaya pun kita pergi tengok atas tu, tinggi lagi pada tu. Kot lah. Saya nak cerita apa? Besar. Memang hikayat mutawatir ular Nabi Musa ni besar. Tu dalam Quran kata kecil tu, fa idza hiya hayyatun tas'a. Hayyah. Bukan kamu memang hayyah ular kecil. Dia ular pun ular cemetot ni. Ular hayyah ni macam ular kapak. Ular kapak cemetot ni. Tapi try nak kena. Jadi tak mana nak cerita ular kecil. Ular kecil yang tu dia ada isti'arah. Tu saya nak syarah tu banyak tu yang kata nak baca, nak faham Quran, hang tak boleh tengok dengan terjemah. Kalau bagi macam tu, lempak ke hang, muntah hijau hang nak cerita. Macam mana? Tu kecil tak mana? Kecil tu sudut pergerakan, besar tu sudut saiz. Baru betul. Yang tu yang jadi mukjizat. Pasal apa? Pasal selalunya orang Ta'ala jadikan sunnah dia, makhluk ni bila besar, dia lembab, dia takkan berjalan pantas. Tapi Nabi Musa macam mana? Walaupun besar naga, pantas. Satu cerita-cerita yang kalau binatang besar, cerita orang putih tu, berjalan pantas, mengarut, merepet, khurafat, karut. Pasal binatang besar mesti lembek, mesti leput. Cerita apa? T-Rex, laju lah. Cerita apa? King Kong, Kong King. Pum, lompat, lawan, buhung. Tu pun kita percaya dia duduk kena kencing dengan orang putih. Cerita apa? Anaconda lah, apa-apa kan, boyok besar-besar tu. Wow, kelan. Ada macam tu? Buhung, merapet, khurafat. Takkan ada. Benda besar mesti slow. Kapal terbang pun sikit besar pun dah slow. Memang slow. Tok Boeing ke apa, ada kalau kita pergi KL air, dia ada kapal terbang besar yang tak boleh terbang tu kan, dia jadi perhiasannya kat airport tu. Apa nama Boeing saya tak ingat nama Boeing apa tu. Besar tu. Ada besar lagi. Tengok dia terbang macam mana. See? Lembab. Naik pun. Satu jet berjuang mana ada hak besar-besar. Kereta ni kecil. Besar sikit pada kereta. Macam mana? Apa cerita ni? Benda kecil tak sebut macam mana? Kita lumba lari yang semua agak tahu menang. Nisbah dengan saiz tu dia menang. Tengok kita angkat siapa kuat. Nisbah dia kuat lagi. Dia boleh angkat berapa kali, puluh kali ganda dia. Kita sama berat yang kita betul boleh angkat. Kalau kita 50, try angkat 50. Try angkat. Sekupang je lagi. Sikit dia tahu. Nak cerita apa ni? Mukjizat. Sikit dari Quran, Thu'ban Hayyah. Menyambil itu memaham kaedah istidlal. Saya ngaji dulu Tok Guru ajar macam ni, bukan ajar tauhid. Dia ajar nahwu. Sambil ajar nahwu tu, dia ajar tauhid, ajar mukjizat. Ajar macam mana nak selesaikan yang Quran gini. Sambil ajar nahwu. Dan kata dia, besi yang keras menjadi lembut seperti lilin, boleh dipicit-picit, diperbuat sebarang yang kehendaknya, yang zahir ia pada Nabi Allah Daud Rasulullah alaihi salam itu. Nabi Daud, Quran kata apa? Wa alanna lahul hadida. Kami lembutkan kat Nabi Daud ni apa dia? Besi. Tu macam lilin.
Boleh kepek. Tak payah bubur besi panas. Ting. Letih tu, lagi keras besi, lagi keras, jenuh nak ketuk. Nabi Daud macam mana? Macam buat keripap ni. Dah macam lilin. Macam buat keripap. Macam buat apa? Sosis balut tepung. Potong. Okay. Lah. Besi dia buat macam lilin ni. Memang di luar upaya manusia. Memang luar. Kita bagi polisterin pun tak boleh nak buat. Itu ambil polisterin nak buat. Kotak pun tak boleh buat itu. Kertas pun tak boleh buat itu. Cuba kertas tak ada gunting. Tapi buatkan tangan gitu. Tak faham jadi. Ni besi weh. Dan ta'aluk sekalian jin dan manusia dan binatang dan angin mengikut perintahnya yang zahir ia pada Nabi Allah Sulaiman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Sulaiman pula. Jadi apa dia? Jin, manusia, binatang, angin semua ikut perintah dia. Kenderaan dia angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahr wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman ni kenderaan ni angin. Sekali tiup je macam kuda pantas petang, pagi dan petang. Sekali tiup. Kuda sepagi. Angin sepak sekali sampai. Memang di luar keupayaan manusia. Jin, jin lagi semua tukang masak dia. Tukang masak lagi. Tukang masak kita senyum. Periuk besar-besar, segala semua rakyat jelata, semua askar-askar Nabi Sulaiman ni. Tukang masak dia jin dengan periuk besar-besar. Nak sebut banyak tak ingat Quran tu. Wa qudurir rasiyat. Semua jin khidmat. Nabi Sulaiman perintahnya, tak ada siapa yang berani derhaka. Siapa yang wa man yazi an amrihi nuziqhu min azabin alim. Siapa yang berpaling je daripada perintah Nabi Sulaiman ni, jaga. Burung pun dalam perintah dia. Yang ni pun jadi pengintip dia, hud-hud tu hilang je. Kata ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin ni kan. Tak nampak ni burung hud-hud ni pergi mana ni. La u'adzibannahu au la u'adzibannahu azaban syadidan au la azbahannahu. Aku akan bagi satu balasan yang sangat pedih untuk dia, ataupun aku sembelih dia. Kalau dia tak boleh bawa sebab, 7 sebab kenapa hilang daripada penglihatan aku. Sampai macam tu, burung hud-hud tu cari berita. Pasal apa? Duk ngintip katanya. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat. Raja-raja mulut yang sebut tu. Aku dapati seorang raja perempuan, apa dia? Rakyat dia ramai, tapi memerintah rakyat dia, tapi duk sembah matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Nabi Sulaiman dengar je tu, dengar telinga. Sembah matahari. Tulis surat tu kau hantar ke dia. Suruh dia datang menyembah. Taat kepada aku, hantar bala tentera aku hapus yang satu-satu. Kau tak beriman. Sulaiman main. Tu kalau dengar ayat Quran ni lagi best tu kan. Awak apa lagi baca berlalu-lalu baca. Tu geram tu. Ingat PKP boleh hafal Quran, kena baca kitab tak boleh ke. Kalau kau hafal Quran sedap tu. Bukan best apa. Kalau baca pun buru-buru sedap ni Quran. Tambah kita faham dilalah apa sebiji-sebiji tu. Sedap tu. Best puas hati dengan Nabi Sulaiman. Dan ada orang buat dalil daripada kisah Nabi Sulaiman ni apa dia? Bolehlah kita berkawan dengan jin. Lepas Nabi Sulaiman kawan dengan jin. Itu Nabi lah.
Siapa boleh kuasai jin? Angkat tangan. Orang kata dia bacalah doa Sulaiman. Ini dakhaltu fi surati Sulaiman. Iya ke? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak betul yang baca tu. Padahal tak dapat jin. Oh. Ha? Dia ada baca doa Nabi Sulaiman tu, inni dakhaltu fi surati inni dakhaltu fi suri Sulaiman. Oh, lagu sangat tak? Ya, tak salih. Oh. Jinnan wa insan. Oh, ada doa dia tu, dia baca. Dia amal pula tu. Pasal apa? Nak bagi jin dapat kuasai jin. Maunya. Mana boleh. Bahkan memang tak dibenarkan kita untuk bersahabat dengan jin pun. Maksudnya ada dia benda khususiat untuk Nabi Sulaiman. Nabi-nabi lain tak ada. Bahkan dalam syariat kita Nabi SAW, Rasulullah memang ada pergi ngajar jin apa. Bahkan ada sahabat dia yang tak bagi ikut. Kata dia, kamu nak ikut aku takat ni. Dia buat garisan, jangan lepas. Aku nak pergi jumpa satu jin ni, dia sedang tunggu aku nak ajar dia Al-Quran. Pasal dia nak beriman. Pergi ajar, baca, pergi baca apa? Baca surah Ar-Rahman kan dia. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Surah baca. Punca dia pasal apa? Pasal Rasulullah tengah sembahyang subuh. Pasal dia orang duk mencari cekai sekian lama. Hampir dekat 40 50 tahun. Waktu mula-mula Rasulullah lahir tu, dia orang asalnya boleh naik sampai langit kedua. Bila Rasulullah lahir, langit pertama tak boleh naik lah. Kena balik dengan taik bintang. Dia kata apa? Ni mesti ada sesuatu yang telah berlaku ni. Kenapa kami tak boleh naik? Dia cari. Kenapa? Sebab tak boleh naik. Selepas 40 tahun lepas tu, mau jumpa. Itu dia, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Dia cerita satu. Waktu panggil Rasulullah, ajar dia bagaimana. Bila baca surah Ar-Rahman ni sampai ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, semua kumpulan jin tu ada tu, jawab orang ramai, la bi syai'in nukadziba, la bi syai'in min ni'amika nukadzibal kalhamdu. Rasulullah baca sampai habis surah tu. Setiap kali berjumpa ayat tu, ni jin jawab ni, ramai-ramai. La bi syai'in min ni'amika nukadzibal kalhamdu. Pasal dia tahu apa maksud Al-Quran tu. Ni jin Arab lah ni. Kalau jin Melayu mampu tak faham. Itu menyambil sikit saya sebut itu. Jin ada ke jin Melayu, jin Arab? Ya. Dia di atas tempat dia duduk di mana lah. Jin Siam ada, jin India. Dia atas dia duduk, dia berkawan dengan sahabat. Dia sahabat dengan siapa? Bahkan dia ada jin yang bahasa jin. Ada? Jin tu, dia ada bahasa jin dia. Saya dapat 2-3 kalimah bahasa jin. Saya pernah dulu jin datang sembang dengan dia. Kalau nak minum air ni, kita apa? Minum kan? Minum. Take a drink please. Want a drink? Itu cakap putih kan? Bahasa jin macam mana? Oh, taklah nanti dia marah ni. Lagi jin ada kat sini pula, jumpa saya pula, dia sembang pula. Itu sahabat kami. Daripada dia sebut lah tempat-tempat dia. Oh, betul ke? Orang Melayu ada jin lah. Lagi jin pula kata dia. Kami semua berhajat untuk mengaji dengan Tuan Ustaz, kata dia. Contohlah saya buat cerita. Lagi dia minta sungguh, lagi jenuh saya ngajar dia pula. Nak ngajar kau tumpang kami duk ngaji ni. Tak ada pasal aku nak ngajar kau. Korang saja-saja. Kalau berhajat betul-betul tu lain cerita lah. Lagi dia mari sungguh ni. Tapi pakai utusan kalau jumpa dia. Pandailah pas itu ya. Tak adalah gurau je tu. Selalunya sebut macam mana? Macam-macam lah dia orang ni. Kalau kata nak berjumpa, macam-macam hal Rasulullah pun memang ada yang memang pergi jumpa Rasulullah menyerupa kan. Menyerupa dengan rupa macam ni, bagi tahu Rasulullah, kami nak jumpa kamu siapa? Kami jin. Oh gini jumpa. Itu yang Rasulullah kata, ni kau tunggu sini, aku nak pergi jumpa jin. Cerita. Asal nak sebut syariat kita memang tak diajar, tak diperintahkan untuk bersahabat dengan jin. Ni ada yang kahwin dengan jin apa masalah. Memang ada pembahasan ulama kita, tapi alam zahir ni pun kena tipu, kena kencing. Kita tengok kahwin dengan sindiket.
Habis-habis kena tipu. Yang tu alam zahir ni pun kena tipu, kena kahwin tipu. Kena kahwin tak ada sikit nikah lah apa, atau berkahwin lari lah macam tengok kena tipu, katalah gitu lah. Habis-habis dengan jin nampak beredar. Habis-habis dia kata saya kahwin dengan anak wali Gunung Jerai tu katanya. Wali Gunung Jerai. Ataupun dia kata saya kahwin dengan bunian. Mana kau tahu apa beza bunian dengan jin? Macam mana nak beza? Bunian ni jin dengan jin. Apa beza bunian dengan jin? Dia tak kena. Saya boleh cerita dia tu. Sehari dia orang minta sungguh buat kuliah jin. Lepas tu kena daurah lain. Tak manfaat pun. Baik pengajian ni. Saya nak cerita tu pasal nak kata tak ada dalam ajaran kita, ajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ajar bersahabat dengan jin apa-apa ni tak. Tambah baca ayat Quran amalan tertentu buat apa? Nak panggil khadam, baca khadam ayat kursi, khadam Fatihah, khadam bismillah. Khadam tu siapa? Khadam tu. Ayat khadam tu pun ayat manipulasi tu. Macam apa? Seolah-olah nampak macam dia malaikat khadam. Macam dia malaikat boleh disuruh. Malaikat ikut suruhan kita ke? Kan. Jin tu tak maunya khadam malaikat. Malaikat khadam ikut arahan kita. Macam tu. Dia la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bukan dia ikut perintah kita. Tambah pula jumpa kita bagi salam. Selama je. Assalamualaikum. Kami menurut perintah Tuan Hamba. Agak gitu kan. Ada pasal. Tapi dengan syarat. Syarat tu lah. Tengok cerita Piramli tu sudah lah tu. Dia cerita tu betul. Dari prinsip mana? Takkan ada golongan jin nak bagi khidmat kat kita, melainkan dia akan minta satu syarat. Yang syarat tu akan menyebabkan kesetiaan dia kepada kita. Dan syarat tu jaga. Mesti dosa, maksiat, kufur. Mesti ada salah satu tu. Dan dia bukan kecil-kecil punya dosa. Cerita Piramli tu sudahlah. Syarat dia apa? Engkau nak lebih kuasa daripada ini, boleh. Apa dia? 10 orang dalam kampung ni. Dia itulah dia tak payah sama-sama. Segan nak sebut perkataan tu. So, mula. Pangkah. Okey. Nak cerita apa? Memang macam ni perangai jin. Dia tak akan beri ketaatan, melainkan akan ada penghambaan yang dibuat oleh Tuan ni kepada dia. Satu sudut dia khidmat, satu sudut dia minta sesuatu kat Tuan dia. Kalau cerita toyol-toyol dulu, siap ibu jari mesti bagi ya. Buat apa? Nak darah. Dia nak makan tonik lah kau. Nak bagi darah banyak. Habis-habis kuih duit banyak. Yang jenis hantu raya, setiap hantu raya. Yang polong-polong macam-macam hai. Dia mesti ada punya pengabdian balik manusia kepada dia. Quran sebut qadistaksartum minal insi. Qadistamta'a ba'duna bi ba'din, kan? Jangan sebut qadistaksartum minal ins. Kamu telah banyak menyesatkan di kalangan manusia. Allah. Ada yang ambil ajalah, ada yang jin ambil manfaat daripada manusia, ada yang manusia ambil daripada jin. Macam jahil tu. Tu pun kalau lalu tafsir saya ngaji dulu ada, dan ngaji dengan Tok Guru babat tu. Dia cerita alam jin, dia tengok. Dia tak tahulah, dia tak pernah cerita pun dia orang pernah jumpa jin kan. Ngaji tu dia cerita jin tu macam dia jumpa lama dah jin ni. Saya bila ngaji tu ditakdirkan berjumpa dengan jin. Bersilat bukan bersilat bergaduh. Maksudnya saya tahu dia siapa. Tak takut langsung. Tak tahu, saya pun tak tahu saya berani ke mana. Tak tahu, orang lain semua tahu ni. Ni panggil ni. Dia masuk dalam orang, dia panggil. Panggil duduk depan dia. Dia masuk dalam orang tu. Masa tu. Duduk. Orang lain semua tak berani. Kita duduk pergi depan ni, bawa salah. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok dengar cerita jin sikit. Bagi salam. Waalaikumsalam. Saya tanya dia dulu sebelum dia bercakap kan. Kita jawab salam. Nanti lo nak tanya, kau ni siapa? Jin, roh. Saya tanya tu. Jin, roh, malaikat. Jawab. Melengur dia nak jawab.
Jin. Kalau dia kata roh, saya nak bagi lah. Roh kepala otak kau boleh masuk ke dalam badan orang. Bohong. Pasal bohong tu. Islam ke kau? Ya. Mengucap. Mengucap. Kau tahu makna dia? Saya punya perangai macam tu lah pada dulu. Okey, perangai saya macam tu lah. Perangai saya. Dengan jin pun saya ayat kan macam tu je. Mengucap. Kau tahu makna dia? Dia terjemah lah kan. Apa maksud tu? Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Tapi bagus yang faham akidah tu. Jawab clearnya akidah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Dialah ikutan kami. Untuk apa maksud orang datang ni? Saya ni perangai macam tu lah. Jumpa dekat dengan orang macam tu kan, jin macam tu. Tu saya tak heran jumpa buat tu. Saya buat macam jin dengan dia orang tu. Dia cerita lah nak gini. Mana saya nak tahu kamu awak ni ajaran betul. Saya kata bagi misal, dia nak turunkan ilmu perubatan dan ilmu pertahanan diri. Adalah budak yang tempat dia nak masuk tu. Malam ini hamba akan turunkan ilmu perubatan dan ilmu mempertahankan diri kepada beliau. Apa contoh ilmu perubatan kau nak tunjuk tu? Apa dia? Tayu macam tu, cengih dia. Itu satu masa tu baru umur berapa? 20 itu. 20 17, 18, 19, tambah dah 20, 18, 19, umur 19 tahun masa tu. Apa sebut? Itu dia sebut lah. Dia bagi lah contoh, demam apa, baca apa. Oh, saya tanya, mana nas? Tanya nas, saya tanya nas dia. Mana kamu ambil dalil kata demam tu lah bacaan ni? Melengung dia. Nampak muka dia masuk dalam orang nampak muka pucat dia tu dengan dia melengung nak jawab tu. Tak jawab pun semua salah. Bila benda dia tak boleh jawab, dia kata apa? Tapi saya jumpa jin tu, jin beriman lah. Jin bagus jin tu. Lurus cakap dia. Dia kata, hamba tidak tahu di mana sumbernya. Tapi inilah amalan yang telah diamalkan oleh golongan kami sejak berkurun lamanya. Dia sebut lagi 2-3 perkara. Dia sebut lah. Pasal dia nak suruh kita buat kerja kat budak tu. Nak buat apa-apa. Pasal dia nak turun dengan tu. Baca ni. Pasal dia nak turun kan. Saya ambil selidik satu-satu. Itu ilmu mempertahankan diri. Mempertahankan diri pula macam mana? Sulit untuk saya menceritakannya. Dia tak guna saya, dia gunakan hamba. Untuk hamba menceritakannya. Tapi wallahi, satu perkara yang tuan hamba tidak akan berupaya untuk memahaminya. Baik, saya percaya cakap kamu. Apa nak suruh kami buat? Dia bagi lah syarat cerita apa. Kena baca apa-apa kat budak ni. Bagi dia tidur pukul ni, jangan sampai subuh. Jangan bagi ada orang usik ganggu dia. Pasal apa? Proses tu akan berjalan kat dia. Dia download. Dia boleh download. Zaman tu internet apa tak ada, tapi dia boleh download. Tapi memang ada satu kebayaan. Memang cerita alam jin pelik. Satu orang kita banyak sangat nak pergi alam jin. Tujuan saya nak cerita tu kata banyak orang terpengaruh itu. Saya dah jumpa jin tu pun saya tak ada, pasal dah mengaji. Tok Guru dah bancuh awal lah. Tak ada hati langsung nak pergi. Saya tu pun bukan saya nak pergi jumpa dia tak. Dia yang datang, dia yang panggil. Sila duduk depan aku. Apa nak sebut? Tak ada perasaan nak minta ke apa ke, tak ada pasal. Tak ada pasal. Boleh kita mengaji bagi betul, boleh taat pada Allah Taala. Yang ni dia ada al-istiqamah fawqal karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih daripada 1000 keramat lagi. Kalau ada 1000 keramat pun, benda-benda pelik luar biasa boleh berlaku kita. Boleh istiqamah dengan syariat tu lebih daripada keramat ni. Maka istiqamah taat pada Allah Taala itulah keramat besar. Itu tak heran. Tak ada pernah teringin kot. Boleh tak nak tahu macam mana nak boleh kontak hang kalau ada masalah apa-apa kan. Kalau ikut boleh dia bagi tak? Tak ada pasal nak minta. Dia berhubung dengan kawan-kawan dia pakai anggota wuduk, muka dan tangan dan kaki.
Dia punya cara komunikasi dia tu. Buat cerita jin yang sehari pukul 12 saya berhenti. Sikit lah cerita Nabi Sulaiman tu, mujizat tu. Dia pun pakai tangan, dia pakai isyarat. Dia tak tahu, ada isyarat dia. Bila dia panggil kawan dia, isyarat dengan tangan, letak sini. Tak tahulah macam mana dia buat, saya tak tiru, tak apa tu. Letak ni, sehari kawan ni datang. Hamba sudah keletihan. Hamba kena menggantikan tempat ini kepada saudara hamba. Disebutlah nama siapa-siapa. Orang tu ganti, dia keluar lagi. Keluar. Orang lain nak masuk. Assalamualaikum. Okay, salam. Sebut nama dia siapa betul ni. Oh. Adakah tuan hamba bernama Rozaini? Ya. Nama tuan hamba sangat masyhur di kalangan kumpulan kami. Nama saya kejap je, masyhur. Kadang-kadang panggil dalam Facebook. Dah viral lah. Alam jin pun kenal saya. Zaman tu lah aja saya buat lawak tu. Tapi betul saya cakap itu. Nama tuan hamba sangat dikenali oleh masyarakat di kampungan kami, perkampungan kami. Nama saya dia orang kenal. Pasal saya punya kasar tu, dia tak boleh nak tipu saya. Itu. Budak tu yang saya jumpa tu alhamdulillah jumpa hak baik. Kalau yang mengaku hafal Quran tu, saya test Quran dia. Saya dulu Quran ni macam hafal. Bukan hafal pun, ada tempat yang hafal lah. Saya test Quran dia tu. Lagi kata, kamu hafal Quran? Mana tuan hamba tahu? Aku tak tahu, aku tega je lah. Boleh test tak? Boleh saya cuba tuan hamba? Saya punya cakap macam tu. Sambung? Boleh? InsyaAllah. Betul. Memang apa yang sungguh. Yang apa yang sungguh. Saya dulu Quran ni duduk di mulut lah. Satu hari satu juzuk tu biasa lah baca. Baca bukan apa baca. 2 juzuk ada hari kalau kena PKP lah zaman tu. Tak tahu berapa juzuk saya baca. Tapi satu hari dalam duduk sibuk tu, satu juzuk masih baca. Apa saya nak sebut. Test dia baca. Yang memang tempat saya hafal lagi lah kan. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ulang sambung. Macam kena dalam TV tu. Saya ulang sambung. Ni baca. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Baca test lagi 4-5 lagi tak puas hati saya test. Oh betul kamu hafal Quran. Nak sambung apa lagi? Saya je tu belagaknya tu saya jumpa dia. Tu satu gatal berkawan dengan dia. Jangan. Pasal kebanyakannya dia kafir, jahat. Memang jahat. Tu ditakdirkan saya jumpa yang baik. Yang jumpa jahat ada juga. Dulu saya berubat juga. Orang kena sambut-sambut jin ni. Letih berubat dia. Jenuh bertarung. Jenuh ruqyah berjampi. Pula tu hati masih betul. Silap je digelak je kita. Gelak itu Itu yang kafir yang jahat lah. Mudahlah tu. Aku cerita banyak lagi jin dia orang syok dengar. Saya tak cerita tauhid ni. Tapi tak cerita antara yang orang Ta'ala beri memang di luar kemampuan manusia ni sampai boleh menguasai golongan jin ni memang luar biasa. Macam kita tengok dulu apa David Copperfield apa tu kan. Zaman tu lah, zaman tadi orang tak kenal. Tak popular lah. Pasal apa? Dia orang kata jin dia dah tinggalkan dia. Dia bela jin tu jangan tak tahu dia boleh buat benda pelik-pelik tu. Tu tembok besar negeri China tu dia boleh lari. Ambus keluar sana. Statue of Liberty tu yang pegang obor tu. Dia buat satu replika kat sini kan. Yang saya tengok lah zaman saya dulu. Dia boleh tutup tu. Yang betul-betul tu hilang. Dia boleh buat. Dia buka ni. Hilang. Patung yang replika ni. Yang betul-betul tu, yang duk live masa tu. Helikopter duk pusing tu, duk lampu tu. Hilang situ Liberty. Helikopter lalu. Miracle. Helikopter tak ada. Dalam YouTube ada lagi ikut video-video dia kan. Tak tahulah.
Itu tak tahulah berapa ekor jin bela. Memang dia bela jin tu bukan sebarang jin lah. Tapi kenapa dah tak ada sekarang ni? Dia orang kata jin ni dah lari. Dia tak larat bela. Berapa US dollar sehari dia kena belanja tak tahu lah. Maksudnya dia mesti ada satu penghabaan yang dia akan buat, barulah jin akan balas khidmat dia. Memang baik jin Islam apa, jin yang duk kawan dengan orang Islam ke orang kafir, sama prinsip dia. Tujuan dia nak menyesatkan orang. Di kalangan jin ni lagi banyak sesat daripada di kalangan manusia yang sesat. Jin sesat lagi ramai. Dan sesat dia lagi teruk punya sesat daripada sesatnya manusia. Kita tengok manusia pun sesat, Wahabi pun teruk dah, tambah jin sesat, lagi teruk. Dan masuk api yang bernyala, nyala akan sempurna nyala yang besar seperti seperti gunung, tiada menganguskan dia yang zahir, yang nyata ia pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah itu. Banyak disebut mukjizat ni. Mak baca sikit berhabis tu. Dan segala Rasulullah dan Nabiullah itu pun beberapa mukjizatnya itu yang zahirnya ia pada sekalian mereka itu, yang semua mukjizat ni menempatilah segala mukjizatnya Nabi Rasul itu pada segala tempat seperti kata Allah Ta'ala. Mukjizat tu seolah-olah wahyu, seolah-olah firman Allah Ta'ala. Macam ni, apa dia? Ayat cakap ajuk dia macam ni. Wahyu apa wahyu? Mukjizat tu seolah-olah macam ni. Telah benarlah hamba-Ku itu pada tiap-tiap barang yang menyampaikan dia daripada aku. Seolah-olah begitu. Pasal mukjizat tu seolah-olah ni benar hamba-Ku ni. Baik, maka nyatalah segala Rasul yang benar. Rasulullah tu benar kerana telah sudah membezakan oleh Allah Ta'ala akan sekalian mereka itu. Membezakan mereka macam mana? Membezakan dengan beri mukjizat yang memang di luar keupayaan manusia, jin, malaikat untuk melaksanakannya, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala sendiri. Maka jikalau tiada benar segala Rasul itu, nescaya dustalah Allah Ta'ala itu. Nescaya Allah Ta'ala pun dusta lah. Maka dusta pada Allah Ta'ala itu mustahil adanya. Siap. Jadi dengan mukjizat itu menunjukkan bahawasanya Nabi Rasul ni adalah benar. Cuma zaman ni ada orang guna dengan format ni untuk menegakkan benar masalah dia. Apa dia? Boleh berlaku benda pelik-pelik pada dia. Jin lah, keramat lah, buat benda-benda pelik, silap mata apa, betul dijual ubat, pakat laku lah. Pasal itu format dia. Apa dia? Bagi orang menaruh kepercayaan pada dia dengan buat benda-benda pelik dan luar biasa. Lepas tu jual ubat. Itu yang jual ubat. Sama juga lah. Buat benda pelik luar biasa. Buka kitab banyak-banyak. Buka. Oh, hebat. Pasal apa? Boleh buka kitab, menguasai kitab. Ni betul. Pasal apa? Syekh ni, Maulana ni ada kitab banyak. Ni format dia sama. Kenapa saya sebut itu? Memang macam tu. Di kaedah dia menerujakan orang. Bagi orang teruja tu, wah, hebat lah. Begitu juga ada golongan sesat, dia nak menunjukkan dia menang macam mana? Panggil, bagi hujah, cakap lancar dan petah. Wow, hebat dia. Pasal apa? Bercakap petah dan lancar. Padahal sesat. Untuk menunjukkan bahawasanya dia ialah benar. Daripada ni penilaian dua pihak ni, yang ni bercakap petah lagi, yang ni benar, yang ni sesat betul. Padahal hak petah tu sesat. Ini memang format yang dipakai bagi orang teruja. Bagi sesat pun tak apa, orang akan pakai. Jaga. Padahal mesti tengok hak dan batil. Khas dia sebut ni mukjizat, tapi diguna format itu bagi pelik dan luar biasa. Lepas tu lambunglah benda pun semua akan nampak seolah-olah kebenaran memihak pada dia. Jaga sikit. InsyaAllah sambung kita. Ada pun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi Rasul itu bersifat benar. Okay. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.